KPM. Hari ini bersama dengan saya, Cikgu Fifi. Saya, Cikgu Afiq. Kita akan belajar subjek reka bentuk dan teknologi, tajuk reka bentuk pembungkusan. Jadi, ayuh kita teroka. Didik TV KPM. Hello, hai. Assalamualaikum. Jangan terkejut tiba-tiba cikgu ni take over kerja Eli. Saya silap aku jadi cikgu, dia jadi host. Terbalik. Ya, saya. Cikgu, terima kasih sebab datang pada hari ini. Dan juga kepada adik-adik yang menonton sekarang ini di rumah. Anda sedang menonton di Didik TV KPM bersama Akak Eli Arifin. Jadi macam biasa, kita kena jaga SOP kita. Sebab kita rasa kes makin meningkat sekarang ni kan. Jadi jaga penjarakan sosial, fizikal dan kerap cuci tangan, sanitasi tangan dan jangan lupa memakai pelitup muka setiap kali keluar dari rumah. Saya akan sanitasi tangan saya dulu. Lepas tu cikgu boleh ikut turn. Alright. Dan selepas itu jangan lupa untuk simpan kita punya pelitup muka ni dalam bekas yang bersih. Supaya kita menjaga kebersihan dan juga menjaga keselamatan kita dalam plastik ni. Baiklah, okey. Cikgu, hari ini kita akan belajar subjek reka bentuk dan teknologi. Sekali lagi, cikgu berdua yang kacak dan comel datang ke studio hari ini untuk belajar subjek reka bentuk pembungkusan. Ya, betul. Saya nampak ada atas-atas ni banyak bungkusan. Sekarang ni kita nak berkenalan dengan murid-murid cikgu dalam talian. Okey. Ada 6 orang. Okey, bermula dengan Darwish. Boleh buka mic, Darwish. Darwish, okey. Kenalkan diri. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Darwishah bin Ahmad Nazri. Okey. Seterusnya, Seterusnya, siapa? Cikgu pilih Afiq, Naufal. Adik Afiq. Oh, adik Afiq. Boleh Kalisha. kenalkan diri? Assalamualaikum, nama saya Ahmad Syabin Mazur. Okey. Seterusnya siapa? seterusnya, Alia. Alia. Assalamualaikum, nama saya Nur Alia Syafira binti Muhammad Azhar dari kelas 4GG. Okey. Itu Dia. Nur Kalishan. Oh, Khadijah nama dia. Hai, nama saya Nur Kalisha Zara binti Muhammad Ridan dari kelas 4GG. Haifa. Assalamualaikum, nama saya Haifah Nur Ais binti Ais Badinuri. Okey. Yang terakhir. Yang terakhir, murid terakhir. Assalamualaikum, nama saya Ezra Ayas bin Muhammad Nuzairi dari kelas 4GG. Okey. Okey. Cukup 6 orang. Okey. Comel ni semua umur darjah 4? Ya, dah jumpa 11 tahun 4 lah. 11 tahun. Okey, Cukup. baik. Cikgu, hari ni kita belajar reka bentuk dan teknologi tahap 2 reka bentuk pembungkusan ni. Mungkin cikgu boleh kongsikan sikit intro sikit subjek kita. Okey, reka bentuk pembungkusan ini, Eli, dia merupakan subjek reka bentuk teknologi tahun 4. Okey. Okey, sebenarnya murid-murid di dalam talian ataupun di rumah boleh buka buku teks. Okey. Buku teks reka bentuk dan teknologi tahun 4 pada halaman 54 untuk rujukan. Okey. Itulah rujukan. Jadi itu yang kita akan belajar pada hari ini. Jadi kejap lagi kita cerita lanjut tentang subjek ini. Jadi kita berhenti rehat seketika. Boleh. Tahukah anda, lazimnya pembungkusan secara tradisional melibatkan penggunaan bahan semula jadi berasaskan tumbuhan seperti daun pisang. Bersama Akak Eli Arifin, ada Cikgu Fifi yang comel dan Cikgu Afiq yang kacak hari ni. Semuanya pakai baju merah hari ni, kita je warna hijau. Okey, adik-adik, hari ni kita akan belajar subjek reka bentuk dan teknologi untuk topik reka bentuk pembungkusan. Baik, kalau tadi trivia kita tengok pembungkusan tradisional. Jadi kali ni Cikgu Fifi nak ajar pembungkusan. Okey, hari ini kita akan belajar reka bentuk pembungkusan. Okey. Okey. Seperti yang kita lihat dekat atas meja ni, Eli. Okey, Cikgu Afiq. Okey, ada pelbagai reka bentuk pembungkusan. Okey. Antara yang kita lihat sini, okey, ada pelbagai bentuk dan corak. Okey. Itulah dikenali sebagai reka bentuk. Okey.
Reka bentuk pembungkusan ni maksud dia corak ataupun bentuk pembungkusan orang yang telah direka. Okey. Okey. Jadi, reka bentuk pembungkusan ni terbahagi kepada dua, Ellie. Okey. Terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama, reka bentuk pembungkusan produk makanan. Yang kedua, reka bentuk pembungkusan untuk produk bukan makanan. Okey. Ada dua. Okey. Jadi kita pergi pada reka bentuk pembungkusan pada produk makanan dulu. Produk makanan dulu, okey? Okey. Sekarang ni cuba Ellie tengok. Mana satu yang macam makanan? Macam ni lah bentuk kek ni. Kan kek ni. Okey. Selalunya kek. Okey. Selalunya reka bentuk untuk pembungkusan kek. Okey. Selalunya kita akan letak pada bahagian kotak yang biasa macam ni. Okey. Betul tak, Ellie? Okey, betul. Selalunya murid-murid kalau Makanan beli lah. Kalau beli kek di kedai, selalunya pembungkusan dia macam ni saja. Kotak dia macam ni saja. Tapi reka bentuk pembungkusan untuk kek ni sebenarnya kita boleh perbagaikan. Okey. Contohnya macam ni. Nampak? Saya tahu. Lebih meriah. Meriah dan kreatif. Saya tahu kenapa dia macam ni. Mesti sebab kalau kek kan, kalau kotak macam tu, kita kan ganas. Kadang-kadang bawa macam dia golek-golek kek tu. Kan ni dia statik je. Betul tak, Ya, cikgu? betul. Lepas tu bila kita tengok macam ni, macam teringin pula kan? Betul. Macam nak beli kek, nak beli kotak dia. Kotaknya bukan kek. Okey. Sebab itulah kenapa pentingnya reka bentuk pembungkusan ni. Nampak tak? Okey. Selain daripada tu, sekarang ni kita punya orang kata zaman sekarang, kek ni boleh diletakkan dalam bekas ni juga. Kek, lepas tu ada sudu, kita boleh makan terus macam tu je. Betul. Nampak tak? Dalam jar. Ya, dalam jar macam ni, bekas macam ni. Jadi itulah salah satu contoh reka bentuk pembungkusan untuk produk makanan. Okey. Seterusnya, kita pergi pula pada reka bentuk pembungkusan untuk produk bukan makanan. Contohnya, Cikgu Afiq, kita selalu beli pen ataupun alat tulis, betul? Kan? Lazimnya kita akan jumpa reka bentuk pembungkusan seperti ini. Betul tak, Cikgu Afiq? Ya, betul. Macam kan? biasa kita ni. jumpa. Yang selalu kita jumpa kan? Cikgu selalu beli pen kan? Dia ambil satu bandel. Lazimnya memang kita akan jumpa reka bentuk pembungkusan macam ni. Okey. Tapi sebenarnya pada sekarang ini terdapat banyak reka bentuk pembungkusan untuk produk yang bukan makanan. Contohnya macam alat tulis ni, kita boleh ada reka bentuk pembungkusan untuk alat tulis, selalunya ada dalam kotak bentuk macam ni. Kan? Kita buka, dalamnya ada pennya, pensilnya. Bentuk reka bentuk pembungkusannya bentuk kotak. Okey. Selain daripada tu, selain daripada ni, kita juga ada reka bentuk pembungkusan secara Plastik. Plastik ataupun bekasnya. Jadi macam pencil box lah. Ya, Terus, itulah. kan? Terus bawa sekali. Dia berguna. Dia bukan saja untuk pembungkusan, tapi malah boleh jadikan dia sebagai kotak pensel. Ya, kotak pensel. Dalamnya juga kita boleh lihat ada bahagian-bahagiannya. Betul. Dekat sini kita boleh letak pensel. Okey. Ada yang boleh letak pemadam. Okey. Ada selain daripada itu ada pemegang. Kenapa ada pemegang, Ellie? Senanglah nak bawa ke mana-mana. Betul. Senang untuk kita bawa pergi mana-mana. Okey. Ada juga tempat kunci supaya tak adalah bila kita letak terburai, terbuka, terjatuh, terbuka. Itulah pentingnya reka bentuk pembungkusan ni. Okey. Okey, sekarang ni Ellie, kita nak tahu tentang ciri-ciri pembungkusan. Okey. Tapi sebelum tu cikgu nak tanya murid-murid, cikgu dalam nak orang yang di dalam talian. Boleh? Semua dah sedia? Ada jawapan. Okey. Kalau macam tu cikgu nak tanya soalan kepada murid-murid cikgu di talian. Okey. Siapa tahu apakah ciri-ciri pembungkusan untuk tajuk kita hari ini? Apakah ciri-cirinya? Siapa tahu boleh angkat tangan dan jawab. Ya, Darwish. Mesra alam. Ya, betul. Mesra Ini alam. mesra alam. Okey, betul. Mesra alam ni, Ellie, maksudnya seperti yang kita tengok di board sana, bahagian atas tu ada mesra alam. Mesra alam. Yang itu kan. Ciri pembungkusan produk. Ya, itulah mesra alam. Mesra alam. Okey.
mesra alam ni maksudnya dia mestilah diperbuat daripada bahan-bahan yang mudah dilupuskan, Ellie. Contohnya kotak macam Ya, ni lah. betul. Contohnya seperti kotak gini. Okey. Sebab dia diperbuat daripada kotak. Okey. Jadi mudah untuk dilupuskan. Okey. Bila mudah untuk dilupuskan, maksudnya dia akan kurangkan pencemaran alam sekitar. Sebab itulah kita kena mesra alam setiap reka bentuk pembungkusan ni. Okey. Okey. Okey, kita tanya pula murid yang kedua, siapa boleh berikan ciri-ciri pembungkusan yang seterusnya? Siapa? Kalisha. Mudah disimpan. Ya, betul. Mudah disimpan. Ada tak, Ellie? Ada. Pandai. Ya, mudah disimpan. Mudah disimpan. Okey. Maksud mudah disimpan ni, Ellie, Cikgu Afiq. Okey, maksudnya dia mestilah reka bentuknya mestilah mudah untuk disimpan. Okey. Perseginya bentuknya itu mudah untuk disimpan. Okey. Cuba bayangkan, Ellie, kalau reka bentuk dia besar, Okey. mudah tak untuk kita simpan? Susah. Susah kan? Tak muat peti ais. Nak masuk kek sebesar tu kan? Besar kotak, kita nak bawa pun susah. Jadi mudah untuk disimpan, reka bentuknya juga lebih ringkas dan menarik lah. Okey. Okey, seterusnya kita pergi pada ciri pembungkusan yang ketiga. Siapa boleh Terangkan. terangkan, angkat tangan. Siapa? Siapa? Semua pandang. Tu. Tepi-tepi je. Ezra. Ya, Ezra. Maklumat pelabelan. Betul. Maklumat pelabelan. Pelabelan. Okey, good Ezra. Pandai. Pandai Ezra. 10 markah. Okey, maklumat pelabelan ni contohnya seperti kita lihat dekat sini. Eli, bahagian tepi ni, Cikgu bawa sikit. Sial terlindung muka cikgu. okey, bahagian di sini kita perlu letak maklumat pelabelan produk tu. Supaya mereka tahulah. Mereka tahu tentang bahan-bahan yang digunakan dan tahu juga contohnya yang kalau dijual. produk itu makanan, kita perlu letak jadual nutrisi. Supaya bila kita makan, kita tahu hidangan dia berapa banyak. proteinnya, berapa tenaganya. Betul tak? Betul. Jadi pentingnya maklumat pelabelan ni. Okey. Ciri pembungkusan yang keempat. Siapa boleh berikan ke cikgu ciri pembungkusan yang keempat? Tu yang bawah tu. Ya. Alia, Pengguna. apa? Mesra pengguna. Pandai. Ya, betul. Ini. Mesra pengguna. Okey, mesra pengguna ni, Ellie, dia mestilah mudah untuk dikendalikan. Jadi, contohnya bekas ni, okey? Nampak? Okey, bekas ni kalau cikgu angkat, okey. Wow, cikgu. Ni kek betul tau. Ya, kek betul. Muffin betul. Okey, bila kalau kita nak ambil dari bawah, susah. Jadi bila kita angkat dia, senang untuk kita ambil. Kreatif lah. Cikgu buat sendiri ke ni? Ya. Wow. Okey, jadi itulah maksudnya mesra pengguna. Kita mestilah fikir tentang pengguna. Macam kita pun pengguna. Betul. Cuba bayangkan kalau kita nak buka sesuatu susah. Eli, geram tak? Geram tak, Cikgu Afiq? Geram tengok kek ni. Tadi Susah. saya tengok dia punya macam mana cikgu dekatkan. Okey, lepas tu? Okey, susah. Bila kita susah nak buka, kita rasa stres, kita rasa geram. Sebab itulah kita kena buat reka bentuk pembungkusan ni mestilah mesra pengguna. Okey. Yang terakhir. Okey, yang terakhir siapa? Boleh? Okey, Ahmad. Boleh berikan yang terakhir? Kekal kualiti. Ya, okey, pandai. Pandai. Okey. Ciri pembungkusan yang kelima adalah kekal kualiti. Contohnya, tadi ada muffin kan? Mestilah produk makanan tu berada dalam keadaan yang berkualiti. Okey. Tak naklah kita bungkus, kita letak reka bentuk pembungkusan tapi hasil produk di dalamnya Macam sedih lah. ya, terdedah dengan udara. Tak jaga kualiti. Ya, terdedah dengan hama dan sebagainya. Jadi perlulah
kekal kualiti di dalamnya. Okey. Produk itu perlulah dikekalkan kualitinya. Itulah. Jadi itu adalah kelima ciri pembungkusan produk. Ya, betul. Baiklah. 5 kita ada yang kena ingat. Baik, kita nak rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan banyak lagi info dan juga ilmu yang akan dicurahkan oleh kedua-dua cikgu ini tentang reka bentuk pembungkusan. Jadi teruskan menonton. Tahukah anda, pemilihan warna yang menarik dalam reka bentuk pembungkusan membantu meningkatkan pembelian pelanggan. Baiklah, bersama Kak Eli dan juga Cikgu Fifi serta Cikgu Afiq. Okey, kalau tadi video kita tengok macam mana cara membuat kotak bungkusan untuk reka bentuk, subjek reka bentuk dan teknologi ni. Jadi sekarang ni kita akan bersama dengan Cikgu Afiq pula. Dia nak tunjukkan sesuatu kat kita, Cikgu. Okey, silakan. Okey, jadi sekarang hari ni cikgu akan tunjuk kita punya cara-cara untuk menghasilkan sebuah produk pembungkusan. Okey. Jadi sebelum kita nak hasilkan tu, cikgu nak tetapkan tema siap-siap lah. Okey. Jadi tema produk kita hari ni ialah bekas pembungkusan untuk meletakkan kek cawan. Kek cawan? Ataupun biskut. Tadilah yang nak tahu tak tu? Tadilah. Saya dah tahu kenapa hilang. Jadinya kalau lepas ni kita hasilkan, tak lari daripada tema lah. Okey. Kan lonjong kan, tak muat pula. Jadi betul? kita ikut tema. Alright. Okey, jadi untuk menghasilkan ni ada 6 langkah yang perlu kita ikutlah. Jadi yang pertama ialah menjanakan idea. Okey, menjanakan idea ni ialah kita perlu fikir dulu alatan apa yang kita nak gunakan. Contohnya kalau kita nak gunakan kayu. Jadi mungkin alatan kita akan gunakan gergaji. Jadi kita dah fikir dulu. Seterusnya mungkin kita fikir dia punya menilai kita kertas. Bajet. Bajet kita. Contoh macam yalah kalau nak isi cupcake, takkan kita nak letak dalam kayu ke? Kayu pula kan? Mungkin jadi mahal daripada cupcake pula. Betul. Baik, beli kayu tu daripada beli cupcake. Pembungkusannya, beli pembungkusan. Okey, jadi bila kita dah jelas idea kita semua, kita dapat terjemahkan dia ke dalam lakaran. Okey. Kalau Cikgu ada lakaran ke? Sepatutnya sekarang ni kita akan buat lakaran. Jadi untuk menjimatkan mangsa, cikgu dah pun siapkan 2 lakaran. Boleh Cikgu Fifi tolong angkat? Okey, boleh tengok kat sini? Ada 2 lakaran. Okey. Wow. Nampak tak? Ini dah macam engineering lah, Cikgu. Okey, ini merupakan lakaran awal bagi produk kita. Okey, kena ingat sekurang-kurangnya ada 3 sepatutnya. Jadi satu lagi kita tak sempat buat lah. Okey. Untuk menjimatkan masa. Okey, jadi selepas daripada kita dah jana idea melalui lakaran, seterusnya kita kena untuk melakarkan reka bentuk. Sebenarnya apa beza dia? Kita 2 lakaran, tapi langkah seterusnya ialah lakarkan reka bentuk. Reka bentuk pula. Okey, sebenarnya melakarkan reka bentuk ni ialah mungkin kita menggabungkan idea awal ni untuk mendapatkan satu lakaran akhir. Jadi kita pun telah siapkan juga. Cikgu Fifi boleh angkat yang kedua. Okey. Ini adalah ini adalah lakaran akhir. Lakaran pilihan. Okey, apa beza dia cikgu dua ni? Okey. Kat sini, kalau kita tengokkan kat sini, perbezaan dia kita sebenarnya ada menggabungkan. Ada menggabungkan elemen-elemen yang daripada lakaran 1, lakaran 2. Contohnya yang ni ada tali. Ada tali, yang ni yang bentuk kotak dia. Jadi apabila dapat lakaran akhir, yang terakhir kita dapat tengok kat sini, ada kotak, ada tali, ikut saiz tadi. Okey, jadi kena ingat, elemen yang penting bagi lakaran akhir ni, kita kena letak dia punya ukuran. Ukuran, elemen ukuran, bahan yang digunakan, elemen-elemen tersebut supaya jelas. Jadi produk yang kita nak hasilkan tu
dapat ni lah orang kata apa, spesifik. Okey. Kita tahu apa yang kita nak hasilkan tu. Okey, faham? Okey, jadi selepas selesai daripada yang ini, langkah yang seterusnya ialah menilai dan membuat penambahbaikan. Alright. Jadi berdasarkan kita punya lakaran ni, kita perlu menilai apa kekurangan yang perlu kita buat penambahbaikan, tapi sekiranya dah sesuai, kita hanya perlu kekalkan. Okey, sebagai contoh, cikgu dah sediakan satu lagi. Ini lakaran penambahbaikan nama dia. Okey. Dekat sini contohnya, macam kita tadi kita nilai mengikut elemen-elemen reka bentuk. Okey. Contoh sebagainya ruang, nilai, warna. Okey, kalau tengok kat sini ruang. Kalau ruang mengikut lakaran awal tadi, ruang dia sudah pun sesuai. Okey. Jadi kita hanya teruskan, tak ada penambahbaikan. Okey. Tapi dari segi nilai, mungkin kalau kita tengok daripada lakaran yang sebelum ni tadi, dia tak ada apa-apa corak. Jadi dekat lakaran penambahbaikan, cikgu telah pun letak corak-corak, ataupun murid-murid juga boleh letakkan stiker dan sebagainya. Okey. Supaya nampak menarik lah. Yes, supaya nampak lebih menarik. Boleh warna-warna jugalah. Okey, seterusnya cikgu. Okey, jadi setelah dah kita buat lakaran penambahbaikan, kita perlu buat pengiraan kos. Pengiraan kos ni penting lah supaya kita dapat menjaga bajet kita, tidak terlalu mahal dan dapat mengamalkan kesederhanaan dalam berbelanja. Tidak terlalu melebih-lebih lah. Tak membazir. Betul. Okay, jadi sekarang kita nak masuk pada langkah untuk menghasilkan benda ni. Okey. Wow, ini yang tak sabar ni. Ada tampal-tampal ke cikgu-cikgu? Itu. Okey, jadi Tak sabar. yang pertama kita perlu sediakan bahan dia lah. Okey, untuk bahan ini, bahan bagi produk ni, cikgu akan menggunakan cardboard. Okey. Satu cardboard ataupun boleh menggunakan manila card. Yang keras, asalkan keras. Asalkan keras lah Okey. untuk buat kotak. Seterusnya alatan dia seperti gunting, gam, pembaris keluli, Okey. pisau dan sebagainya. Okey, jadi proses yang pertama, kita perlu mengukur dan menanda. Boleh menggunakan pensel dan juga pembaris keluli. Okey. Okey, kamu boleh mengukur mengikut kamu punya ukuran pada lakaran tadi. Okey, jadi cikgu dah pun menyiapkan ni sebagai contoh. Okey. Kita dah bagi yang pada part-part dia lah. Ada A, B, C, D kan. Jadi kat sini murid-murid dah tahu ini part bawah ke, dia dah tanda siap-siap. Okey. Okey. Jadi seterusnya ialah memotong. Okey, memotong alatan yang kita akan gunakan ialah gunting dan juga pembaris keluli. Okey. Sekejap, sebelum tu kita nak tanya, murid dah talian okey ke tu? Dia dah macam tu, dah bertongkat dagu dah. Si kecil tu. Siapa nama dia? Ezra. Ezra okey ke Ezra? Okey. Okey, senyum je. Barulah ceria sikit ni je. Cikgu cepatlah, saya nak motong-motong ni. Okey, sila sambungkan cikgu. Okey, saya lupa tadi, selain daripada menggunakan gunting, murid juga boleh menggunakan pisau. Okey. Tapi dua bahan ni perlulah mendapatkan kebenaran daripada guru dulu. Kebenaran guru dan juga ada pantauan daripada orang dewasa, pengawasan orang dewasa. Sebab ni agak bahayalah sebenarnya untuk mereka. Okey, jadi mereka perlu potong lah ikut saiz yang lebih mudah lah. Jadi cikgu dah sediakan. Potong juga? Dah siap potong dah juga. Siap dah. Hebatlah cikgu. Magic tu je. Okey, jadi ni kalau kita dapat tengok, cikgu dah sediakan. Mengikut dia punya saiz tadi lah, kita dah potong. Alright. Ada yang besar, ada yang kecil kan. Ikut kau punya lakaran tadi. Okey, seterusnya, apa yang perlu kamu lakukan ialah kamu perlu mencantum. Okey, mencantum ni, kalau ikutkan, kita tadi nak lakar, haruslah ada sedikit dia punya lebihan. Untuk lipat? Ya, untuk lipat dan cantum, untuk gam tu. Okey. Jadi sebagai contoh, contoh je cikgu. Contoh je. Ke dah ada yang dah siap? Ada juga. Okey, jadi tak apa. Jadi ni contoh saja. Contoh lipat, okey. Contoh cikgu lipat satu. Jadi kita boleh gam lah mengikut dia punya side. Dia punya, itu yang sebenar lah. Supaya tidak tadi. Okey. Lipat. Yang ni yang dah siap. Dah siap. Tada! Magic. Jadi mencantum ni kita dah selesai mencantum lah. Okey, untuk mencantum, kita boleh gunakan banyak bahan pelekat. Okey. Seperti gam ataupun dekat double side tape. Double side tape. Tapi kalau kita menggunakan bahan yang lain, misalnya kayu kan. Kayu kayu. Paku lah. Kita boleh guna paku ataupun ni kita boleh guna hot glue gun. Ataupun gam kayu tu sendiri. Gam kayu tu sendiri. Macam mana pun kena ni lah pengawasan guru. Macam biasalah. Dia bergantung kepada reka bentuk pengurusan tu, Eli. Okey. Dan juga kreativiti
individu tersebut. Okey. Okey, jadi yang terakhir apabila dah siap macam ni, yang ni yang kita tunggu ni, kita nak buat kemasan dia. Oh, ingatkan nak taruh makanan dah tu? Belum. Belum lagi? Oh, belum. Okey, jadi kita nak buat kemasan dia. Jadi murid-murid semua ada ke? Dah, diorang pun Salah ada satu. juga? Cikgu dah sediakan. Boleh angkat. Boleh angkat? Boleh angkat masing-masing Boleh punya. angkat. Ada. Untuk pembukusan. Pandainya. Ni diorang buat sendiri lah ni? Ini kita buat masa kelas sebelum ni. Okey. Okey, jadi sekarang kita akan buat sama-sama Okey. untuk menghias benda ni. Baik, Ni baik. kita pun ada sebenarnya. Oh. Dekat situ, seorang satu juga. Oh, salah satu. Ellie kita bagi warna hijau. Okey. Ikut Oh, cikgu baju. dia dah warna pink. Dia dah warna pink. Saya Dia dah cakap awak dah warna pink. Tak apa, saya memang suka warna hijau sebab baju saya hijau hari ni. Okey, Warna cikgu biru beri kita masa bagi. kepada murid lah. okey. Lebih kurang 2-3 minit untuk Baik. menghias tu. Okey. Sementara tu kita pun boleh menghias. Okey. Sama-sama Okey. tu kita menghias. Ah. Ellie, okey. Kita perlu tahu juga apakah kepentingan reka bentuk pembungkusan ni. Okey. Betul. Okey. Takkanlah kita nak buat sahaja. Ah. Mesti kita kena tahu kepentingannya. Okey, cikgu. Sementara Jai, cikgu boleh kongsikan tentang kepentingan pembungkusan ni dan sementara kita siapkan kita punya hiasan sebab dah ada nama Ellie kat dalam ni. Nanti Ellie kata tampal je benda. Sementara itu kita rehat sebentar. Lah, terleka pula. Duk tampal-tampal benda ni. Kak Ellie ni memang pantang kalau benda macam ni. Kak Ellie suka sangat. Okey, kalau tadi kita tengah siapkan kita punya hiasan. Ada 3 je huruf sempat letak. L. Dan Cikgu Fifi nak sambung cerita tentang kepentingan. Ya, sambil-sambil kita buat kemasan, sambil-sambil tu kita bagi tahu apakah kepentingan reka bentuk pembungkusan. Baiklah, Okey. apakah kepentingan Cikgu? Okey, sebelum tu cikgu nak tanya Haifa boleh? Di talian. Bagi cikgu satu kepentingan reka bentuk boleh? Mengawal keselamatan produk. Ya, okey, betul. Mengawal keselamatan produk. Produk, Mengawal okey. keselamatan produk. Maksudnya, dia terpelihara daripada sebarang kerosakan dan kebocoran. Okey. Maksudnya, pentingnya pembungkusan ni untuk mengelakkan daripada berlakunya kerosakan pada produk kita. Contohnya macam muffin tadi. Okey. Untuk mengelakkan daripada kerosakan muffin tu. So, terlindung. Ya, terlindung. So, Ingat je muffin tadi. Itulah. asyik ikut cawan je. Asyik muffin je kena. Okey, selain daripada tu Ellie, Okey. cuba Ellie dengan Cikgu Afiq bayangkan. Jika tiada reka bentuk pembungkusan ni, makanan semua terdedah. Habis berkulat lah. Berkulat, kan? Mutu dan kualiti produk itu tidak akan Dia akan bertahan lama dan akan Betul. terjejas. Sebab itulah kepentingan dia mestilah untuk menjaga mutu dan kualiti produk tersebut. Betul. Okey. Murid-murid dah siap ke kemasan? Kak Ellie tengah Sibuk. kusyuk ni. Kusyuk. Saya pun Murid-murid pun. Saya pun tengah kusyuk ni buat menampal-nampal ni. Saya memang suka pun benda macam ni. Okey. Okey, kalau dah siap boleh Okey, tunjuk kat kamera. Ni aktiviti yang memang selalu dilakukan di dalam kelas ya cikgu. Kalau berkaitan dengan reka bentuk sebab dia banyak apa? Banyak lebih pada hands on. Betul. Banyak benda-benda yang praktikal. Ya, Memang sukalah diorang ni bawa balik kan. Tapi zaman-zaman kita dulu, kita kemahiran hidup, dia banyak bertukar-tukar macam tu kan. Okey. Siapa yang dah siap boleh tunjukkan terus. Siapa? Darwish macam dah siap itu? Ke belum? Boleh tunjuk. Siapa? Ezra dah siap ke belum? Ezra kusyuk ni. Sabarlah Kak Ellie. Aduh, Kak Ellie ni. Kak Ellie pun tengah kusyuk. Kak Ellie pun sambil-sambil membebel sambil tu tangan aku bergerak ni. Takut kan tak perasan pula. Okey. Seronok betul tengok makanan-makanan kat stiker ni kan. Aduh. Lepas tu Ellie Tengok jadi apa ni? Tak center. tak apa. Okey. Tak center lah. Tengok betul. Buruk lah. Macam nak cabut kata koyak pula. Okey, sebenarnya Ellie. Okey, cikgu tunjuk dulu. Cikgu punya. Saya
Okey. Okey, tu Cikgu Afiq punya. Ada kek kat sini. Sebab kita nak letak makanan kan. Makanan kek jadi maksudnya. ada kek lah sepatutnya. Okey. Kek cawan tadi. Okey, cikgu, tapi kat saya ada soalan. Kalau macam kita letak stiker-stiker ni kira macam costing juga kan cikgu? Kalau untuk pembungkusan. Tapi mungkin kalau untuk orang kata special occasion mungkin sesuai lah. Betul. Kan? Okey. Sebenarnya reka bentuk pembungkusan bila kita buat kemasan Eli, kita boleh buat pelbagai corak-coraknya. Kita boleh guna pen, pelbagai warna. Ikut kreativiti masing-masing. Pen Baik. pelbagai warna untuk kita buat kemasan. Okey. Cikgu Fifi punya? Kotak dah siap? Sama macam Cikgu Afiq. Sehati sejiwa. Eli je kita bagi special hari ni. Ada nama. Tapi nama RM1 dah. RM1 pula. Tengok dia punya. Cik ada nama tapi Y dia dekat atas. Ada mata. Maksudnya yes. Tak ada. Cik ada mata dua kat sini. Ni mata saya pakai bulu mata palsu. Lepas tu dekat tepi ada letak stiker juga. Stiker cantik. makanan. Ada strawberry, donut dan juga cupcake. Ini pun sama. Ada buah peach dan juga macaron. Okey, itu Kak Eli, Cikgu Fifi dengan Cikgu Afiq punya. Kita nak tengok adik-adik kat dalam talian ni punya. Si busy betul Busy, diorang. Tengok tak tu. apa. Siap melukis-lukis. Dah nampak dah Haifa punya. Okey, siapa yang dah siap boleh terus angkat tangan dan tunjukkan. Tu siapa? Tu kotak kuliah tu Haifa. Okey. Okey, sebenarnya ni kita ada langkah satu lagi. Okey. Iaitu membentangkan projek kita. Okey. Memang dalam kita punya penghasilan ni perlu membentangkan. Jadi Haifa kena bentangkan. Jadi kita perlu pilih diorang ni untuk bentang terus. Okey. Haifa boleh bentangkan projek hasil projek awak? Buka mic sayang. Dah buka mic dah? Haifa boleh buka mic untuk bentangkan. Okey, itu dia. Okey, boleh? Tema pembukusan saya ialah kek cawan. Alat dan bahan yang digunakan ialah mandakat, gam, pensel, baris dan gunting. Bahan kemasan ialah pedekat hiasan dan pen pelbagai warna. Okey. Haifa guna lukis nama guna pen pelbagai warna ke? Ya. Okey. Pandai. Bagus Haifa. Bagusnya. Kak Eli bagi 15 markah. Okey, seterusnya. Ada lagi ke yang nak tu dah siap. bentang? Bawah tu, siapa nama dia? Darwish, Bukan, yang bawah dia. Ezra, Yang perempuan. Yang bawah dia. Alia. Alia. Alia Alia dah siap. dah siap Okey. boleh bentang. Wow, cantik. Oma dan Hana. Okey. Okey, Alia boleh bentangkan reka bentuk pembungkusan awak. Tema saya hari ini kek cawan. Kek Alat cawan. yang digunakan mandakat manila, gam, pensel, pembaris, gunting. Bahan kemasan pedekat hiasan dan pen pelbagai warna. Okey. Bagus. Tengok keliling dia. Cantik. Keliling Cuba dia. angkat sikit, angkat Alia. sikit. Untuk tepi dia tu. Tak nampak kat ni, tak nampak lah. Tengah sikit. Tu Oh, ada ada smiley. smiley. Okey, pandai. Okey, 15 markah untuk Alia. Pandai. Okey, seterusnya. Tengok. Siapa lagi ada? Ada yang busy lelaki betul. tak ada ke yang dah siap? Lelaki Lelaki Semua tu. perempuan yang siap dulu. Dengan headphone dia. Itu yang bawah tu. Darwish. Okey. Boleh angkat. Ya. Tema pembukusan saya adalah biskut. 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 Alat dan bahan yang digunakan adalah mandakat, gam, pensel, pembaris dan gunting. Bahan kemasan adalah pedekat hiasan dan berbagai warna. Okey. Cuma Tengok, pusingkan. keliling dia. Cuba keliling. Tengok. Oh, atas tu ada lagi. Ada Stiker kartun apa juga. atas tu? Penutup dia tu. Pelekat apa tu? Boleh Lekat apa tunjuk, tu? Tengok Darwish? atas. Upin. Pipi. Comel. Comel. Tepi dia.
Tepi dia? Bahagian tepi ada tak Darwish? Tu. Upi Upin Ipin juga. juga. Okey, 15 markah sebab Darwish suka Upin Ipin. Pandai. Okey. Terima kasih Darwish. Sebenarnya Ellie, pembentangan ni memang setiap kali buat produk ataupun projek memang akhir sekali kena wajib untuk kita suruh murid-murid untuk bentangkan. Sebab apa tu? Untuk bagi kita bagi diorang faham langkah-langkah yang kita dah buat tadi. Dan kita juga akan pergi satu persatu. Baik, dan juga pendedahan untuk mereka selalu senang bercakap Ya, dengan berani. orang, berani Ya. bercakap. Okey, kita pergi yang keempat. Okey. Murid yang keempat, siapa yang dah siap tu? Tu siapa yang bawah yang Yang bawah comel tu. sekali? Alisha. Alisha. Ke Dah Ezra? siap dah belum? Boleh bentangkan Dah siap ke Kalisha? belum Alisha? Belum. Belum, Okey, sebelah okey. tu Ezra. Ezra. Masih. Bukan penulis, pembuat lagu Ezra Kong, bukan? Dia tengah Masih. serius tu. Okey, tu Afiq Naufal macam dah siap je tu? Ahmad. Ahmad. Oh, nama dia bukan Afiq Naufal? Muhammad Ahmad panggilnya. Oh. Dah siap dah. Okey. Okey, boleh buka mic. Okey. Tunjukkan. Boleh Bentangkan. angkat. Angkat punya kotak tu. Wow. Wow, siap. Lukis rumah. Lukis rumah. Kampung ke tu? Nak balik raya. Balik raya. Tapi... Okey. Sian dia. Okey. Boleh bentangkan awak punya kotak pembungkusan. Produk saya adalah biskut. 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 Okey. Bahan kemasan saya adalah kad manila, pensel, gunting, gam dan pembaris. Okey. Kemudian? Bahan kemasan apa Bahan kemasan. Ezra guna? Bahan kemasan adalah segala warna, Stiker. Lekat. Okey. Tengok boleh pusing sikit kotak tu. Pusing-pusing. Reka bentuk busan awak. Tu Ezra apa tu? punya. Tikus. Ada haiwan. Kucing. Ada haiwan, tikus. arnab semua. Okey, comel. Pandailah. 15 Ayah. markah. 15 markah. Okey, terima kasih Mama. Okey, yang wanita dan juga jejaka kumbang dan bunga dua orang ni. Siapa dulu? Okey dah tu? Kalisha ke? Kalisha dah siap? Tu? Kalisha dah siap. Okey, boleh tunjuk Kalisha. tema saya ialah Angkat sekali reka bentuk tu. Angkat sekali kotak tu. Kotaknya. Tak nampak sayang? Atas sikit. Ah, Dia wow, ada ada bling-bling. Bling. Oh, suka bling-bling. Okey. Okey, Okey, lepas tu tema dia apa tadi? Tema Kek dia cawan. Kek cawan. cawan. Okey. tema saya bahan yang saya guna ialah kad manila, pembaris, gam, pensel, gunting. Okey. Tengok pusing. Pusing-pusing. Pusing Kak Elin nak kotaknya. tengok. Tu smiley. Mesti kemasan dia guna manik. Manik yang boleh lekat-lekat. Okey, Ya. pusing dekat tepi. Dia cantik, ada bintang-bintang. bintang, Wow, bunga bunga. bling-bling. Baik, 12 markah pula. 15 markah. Takutlah bling-bling 12 kan? Kalah Kak Elin. Kalahkan tu Eli pula. Okey, 15 markah untuk awak. Pandai. Okey, yang terakhir Ezra. Wow. Sama Kak Eli lah warna hijau. Okey, tengok. Tim Kak Eli hari ni. Tim Kak Eli. Ada kertas. Alat dan bahan yang digunakan sama pembungkusan biskut. Okey, Manila biskut. card, gam, pensel, pembaris, gunting. Wah. Dia ngangkat kertas. 3 bahan kemasan. 1 terlindung muka. Card hiasan, 2 pen berbagai warna. Okey, bagus. Cuba pusing-pusingkan kotak pembungkusan. Cantik.
Okey, Okey, thank sebenarnya you so Ellie, much. 15. kita juga ada bawa yang ini semua pun produk daripada murid-murid juga. Okey, Ellie ini yang boleh cuba ambil yang rabbit tu ke kan? rabbit ni. Okey. Ada nama tak? Saya ada suruh orang tulis nama sebenarnya. Asma. Nah. Baik. Okey, ini adalah hasil-hasil daripada murid-murid. Okey, thank you so much Ezra, 15 markah untuk awak. Okey, ini daripada hasil murid-murid. Ya. Okey, dan sekarang Yang pelbagai. Baiklah, dah pelbagai. Memang kreatif sangat-sangat. Diorang memang sangat bagus dalam reka bentuk ni. Oh, siapa yang busy sangat tu? Jangan lupa tutup mic. Jangan lupa tutup mic sayang. Okey. Itu daripada hasil daripada murid-murid. Sekarang ini kita dah ketutupan masa. Kita nak minta cikgu buat rumusan pula untuk pembelajaran kita hari ini. Okey, rumusan kita hari ini Ellie, kita belajar reka bentuk pembungkusan. Okey. Pertama sekali, cikgu dah terangkan maksud reka bentuk pembungkusan. Dan cikgu pun dah terangkan ciri-ciri dan kepentingannya juga. Dan kita pun telah menghasilkan Ellie. Betul. Dah Nak buat menghasilkan. Ellie pun dah buat satu. Okey, Cikgu Fifi dan Cikgu Afiq pun ada satu. Okey, murid-murid yang di talian juga ada menghasilkan reka bentuk pembungkusan ni. Okey. Jadi rumusannya, reka bentuk dan teknologi ni sebenarnya untuk mengajak murid-murid ni untuk teroka Ellie. Okey. Untuk hands on. Betul. Supaya mereka berani untuk mencuba. Walaupun mereka salah, mereka terus cuba dan cuba. Berani dan juga menggunakan idea yang kritis dan kreatif. Betul. Baiklah, okey. Terima kasih kepada Cikgu Fifi dan juga Cikgu Afiq untuk subjek reka bentuk dan teknologi, reka bentuk pembungkusan yang kita belajar hari ini dengan bungkusan yang kita dah adakan.